Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, terjemahan lengkap Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita masih bincang Kitabus Salah. Kitab besar Kitabus Salah dan bab kecil ya, bab yang ke-109, bab kecil dia. Iaitu babul mar'ati tatrahu 'anil musalla. Babul mar'ati tatrahu 'anil musalli syai'an minal adza. Bab yang ke-109, wanita yang menghilangkan kotoran daripada orang yang sedang solat. Babul mar'ati tatrahu 'anil musalli syai'an minal adza. Haddatsna Ahmad bin Ishaq As-Surmari qala haddatsna Abdullah bin Musa qala haddatsna Israil an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Abdullah qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli 'inda al-Ka'bah وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرسها ودامها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعد من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام ya, radhiyallahu anha sepatutnya nak takut terjemahan daripada Syiah. Wahya Juwairiyah fa aqbalat tas'a wa thabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan hatta alqathu anhu wa aqbalat alaihim tasubbuhum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah qala Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy Allahumma 'alaika bi Quraisy thumma sama Allahumma 'alaika bi Amr bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth وعمارة بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنتنا. Hadis ke-530, Abdullah meriwayatkan ketika Rasulullah SAW sedang salat berdekatan Kaabah. Hadis ke-520. Abdullah meriwayatkan ketika Rasulullah SAW sedang salat berdekatan dengan Kaabah. Ada orang Quraisy yang sedang duduk di majlis mereka. Ketika itu ada seorang lelaki daripada mereka berkata, tidakkah kamu melihat orang yang riak ini? Dia kata ke Nabi dah. Sesiapa daripada kamu yang dapat mengambil untukku sisa unta yang baru disembelih milik sefulan. Sisa, tahulah, tahik kau perut aja dah. Kemudian kumpulkan kotorannya dan darah dan ari-arinya semua kan. Kemudian ada seorang lelaki datang dengan membawa kotoran tersebut. Ambil kotoran unta lah. Dia menunggu sehingga bagi dia sujud. Ketika Rasulullah SAW sujud, dia meletakkan kotoran-kotoran unta itu di antara dua bahu baginda. Nabi SAW masih tetap dalam keadaan sujud. Tak perut unta ke apa, kotoran tahik ke apa. Tak atas belakang Nabi tengah sujud. Kemudian mereka mentertawakan baginda hingga sebahagian condong kepada sebahagian lain. Kuatlah, mengilah, suka ni nak siapa aku? Saya ingat ke diri dia. Kemudian datanglah seorang menemui Fatimah radhiyallahu anha. Dia adalah Juwairiyah. Juwairiyah ni cari Fatimah lah. Maka Fatimah bergegas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda masih dalam keadaan sujud lagi dah. Kemudian Fatimah membersihkan kotoran-kotoran unta tersebut daripada baginda. Fatimah menghadap ke arah mereka dan mengutuk orang-orang Quraisy itu. Setelah Rasulullah SAW selesai salat, baginda berdoa, Ya Allah, aku serahkan Quraisy kepadamu. Ya Allah, aku serahkan Quraisy kepadamu. Ya Allah, aku serahkan Quraisy kepadamu. Bahasa Arab ni kata kamu. Allahumma 'alaika bi Amr bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Mu'ayth. Mama gini. Sini terjemah sikit lah. Jadi ada lagi ni betul nak. Allahumma 'alaika bi Quraisy dulu. Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy dulu dah. Mula tu dulu lah. Quraisy dulu. Ya Allah, aku serahkan Quraisy kepadamu. Ya Allah, aku serahkan Quraisy kepadamu. Ya Allah, aku serahkan Quraisy kepadamu.
Kemudian Nabi SAW menyebut satu persatu nama-nama mereka lah. Ya Allah, aku serahkan urusan Amr bin Hisham kepadamu. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid dan Umarah bin Al-Walid. Dah sebut nama ni, sebut belakang dah. So 2, 3, 4, 5, 7 orang. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah aku melihat orang-orang yang disebutkan Nabi SAW tersebut terbantai semasa perang Badar, kena bunuh belakang dah. Kemudian mereka dibuang ke lembah Badar. Istilah Indonesia terbantai. Nabi SAW bersabda, jadilah para penghuni lembah ini diiringi dengan kutukan. Kena kutuk lah. Jadi kena laknat, kena kutuk lah. Laknah. Wa atbi'a ashabul qalibi laknatan. Jadi orang penghuni lembah tu, al-qalib tu laknah, boleh laknat sama lah. Itulah orang yang akan nak cerita sininya. Wanitanya anak dia lah, anak tina Nabi SAW, iaitu Fatimah radhiyallahu anha, menghilangkan kotoran daripada Nabi yang sedang solat tu lah. Perbahasan panjang lah. Najis tu macam mana Nabi tak berhenti. Ada kata tu cerita awal syariat dulu dah. Syariat baru ngelah-ngelah tak pakai dah. Ada macam-macam perbahasan ulama tentang bagaimana najis kotoran itu dia letak atas Nabi dan Nabi tidak berhenti semaya dah. Kitab apalah, habislah kitab usul, habislah kita ni. Kitab usul, kita masuk kitab baru dah. Kitabu mawaqitis solah. Kitab waktu-waktu solat. Kitabu mawaqitis solah. Kitab waktu-waktu solat. Bab yang pertama dalam kitab mawaqitus solah, bab waktu-waktu solat ni. Bab yang pertama, bab mawaqitis solati wa fadliha. Bab satu, waktu-waktu solat dan keutamaannya ni. Keutamaan waktu solat. Wa qala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103, muwaqqatan waqqatahu 'alaihim. Firman Allah SWT, sungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang beriman, yang tertentu waktunya. Jadi ditentukan pada orang Islam itu waktu tertentu, nak sembahyang kau ikut waktu dah, bukan ikut suka-suka dah. Hadatsna Abdullah bin Maslamah qala qara'tu 'ala Malik 'an Ibn Shihab anna Umar bin Abdul Aziz أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما فهو بالعراق فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل صلوات الله وسلامه نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به أو إن جبريل فهو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. Hadis ke-521, Abdullah bin Maslamah berkata, aku membacakan di hadapan Malik daripada Ibn Shihab bahawa satu hari Umar bin Abdul Aziz mengakhirkan pelaksanaan solat. Sekali itu Umar bin Aziz lewat semuanya dah. Kemudian Urwah bin Az-Zubair datang menemuinya. Kemudian mengkhabar kepadanya bahawa Al-Mughirah bin Syu'bah juga pernah mengakhirkan solat. Ketika itu dia tinggal di Iraq. Kemudian Abu Mas'ud Ansari datang menemuinya. Dia berkata, apa yang kamu lakukan ini, wahai Al-Mughirah? Bukankah kamu sudah mengetahui bahawa malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam, Jibril. Apa itu Jibril sallallahu alaihi wasallam? Jibril sallallahu alaihi wasallam dah. Gitu sebenarnya, bukan sallallahu alaihi wasallam dah. Kemudian melaksanakan solat dan Rasul SAW juga ikut melaksanakan solat lah. Jibril semuanya, Nabi ikut Jibril lah. Kemudian Jibril solat lagi dan Rasulullah SAW juga ikut solat kembali. Kemudian Jibril solat lagi dan Rasulullah SAW juga ikut solat kembali. Kemudian Jibril solat lagi dan Rasulullah SAW juga ikut solat kembali. Jibril solat lagi dan Rasulullah SAW juga ikut solat kembali dah. Sampai 5 kali dah, 5 kali semaya dah. Jibril berkata, inilah waktu yang diperintahkan kepadamu agar engkau melaksanakannya ikut waktu tersebut lah. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar Abdul Aziz berkata kepada Urwah, ketahuilah apa yang kamu ceritakan. Sesungguhnya Jibril datang untuk menjelaskan kepada Rasulullah SAW tentang waktu-waktu salat. Urwah berkata, begitulah keadaannya bahawa Bashir bin Abu Mas'ud menceritakan dari bapaknya dah. Dia tentang waktu salat tu. Hadis Jibril tentukan waktu. Jangan duduk mudah-mudah lah lewat salat.
Okay. Qala Urwah wa laqad haddathatni Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-'asra wasyamsu fi hujratiha qabla an tazhara. Hadis ke-522 Urwah berkata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepadaku bahawa Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat asar sedangkan ketika itu cahaya matahari yang ada dalam biliknya belum nampak lagi dah. Jadi ayat awal ada tak? Qabla an tazhara. Maksudnya awal gitu dia tak? Okey, hadis seterusnya. Babu qaulillah ta'ala munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Surah Ar-Rum ayat 31. Bab yang kedua firman Allah, hendaklah kamu wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu sentiasa rujuk kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal bakti. Serta bertakwalah kepadanya dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna. Dan janganlah kamu menjadi daripada mana-mana golongan orang-orang musyrik. Hadis ke-523 kita bacanya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abbad huwa ibn Abbad an Abi Hamzah an Abi Jamrah an Ibn Abbas qala qadima wafd Abd al-Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu inna min hadha al-hayy min Rabi'ah wa lasna nasilu ilayka illa fi ash-shahr al-haram famurna bi shay'in na'khudhuhu 'anka وندعو إليه ما وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. Hadis ke-523 Ibn Abbas radhiyallahu berkata utusan Abdul Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya kami dari suku Rabi'ah dan kami tidak dapat mengunjungi Rasulullah kecuali pada bulan haram sahaja. Maka perintahkanlah kepada kami dengan sesuatu yang kami ambil daripada Rasulullah SAW dan dapat kami sampaikan kepada penduduk kami. Hak boleh amal, mudah-mudah ni. Hak jelas tu mudah boleh amal. Maka Nabi SAW bersabda, aku perintahkan kepada kamu 4 perkara dan aku larang daripadanya 4 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan serta keluarkanlah 1/5 daripada harta rampasan perangmu. Aku juga melarang kamu daripada ad-duba, al-hantam, al-muqayyir dan al-naqir. Jadi jenis bekah agak belakang tu. Tu. Jadi orang ni benda Nabi ayat ni benda asah. Benda-benda hak asas sebagai Islam yang mesti dibuatlah oleh kapur pun dah. Jahil setara mana tu kena buat ni fardu ain lah. Okey, bab yang ketiga babul bai'ati ala iqamis solah. Bab yang ketiga berbai'ah, buat perjanjian lah, janji taat setia untuk menegakkan solat. Janji taat setia untuk menegakkan solat. Hadatsna Muhammad bin Musanna qala hadatsna Yahya qala hadatsna Ismail qala hadatsna Qais an Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Hadis ke-524 Jarir bin Abdullah berkata, aku berbai'ah, berjanji taat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati kepada setiap muslim. Berlaku jujur dengan setiap orang Islam. Okay, babun as-salatu kafarah. Bab yang keempat, salat adalah kafarah penebus dosa. Semai-semai ini tebus dosa dah. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا كما قاله قال إنك عليه أو عليها لجريء قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تعموج كما يموج البحر قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيكسر أم يفتح قال يكسر قال إذا لا يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم كما أن دون الغد الليلة
inni haddathtuhu bi haditsin laysa bil aghalid. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عار. Hadis ke-525, Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, kami pernah bermajlis bersama Umar. Dia berkata, Umar katalah, siapakah di antara kamu yang masih ingat sabda Rasulullah SAW tentang fitnah? Aku menjawab, aku masih ingat seperti yang baginda sabdakan. Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi dah, kamu dengar daripada baginda atau kamu dengar perkataan itu daripada orang lain? Aku menjawab, fitnah seorang dalam keluarganya, harta, anak dan tetangganya. Fitnah itu akan terhapus dengan amalan solat, dengan puasa, zakat, sedekah, amar ma'ruf, juga nahi munkar. Fitnah-fitnah ganggu agama terhadap melalui keluarga, harta dan anak tetangga jiran, boleh ganggu agama dia. Jadi nak selesai dia kena semaya, puasa, zakat, dakwah ma'ruf nahi munkar. Umar berkata, bukan itu yang aku mahu. Umar kata, tapi fitnah yang dahsyat seperti dahsyatnya air laut dah. Tsunami air laut dah. Huzaifah radhiyallahu berkata, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya fitnah itu tidak akan membahayakan antara kau dengannya yang terhalang oleh pintu tertutup. Kamu tak kena dah. Umar ni. Umar bertanya, pintu yang rosak atau terbuka? Huzaifah menjawab, rosak. Umar pun berkata, kalau begitu tidak akan boleh ditutup selama-lamanya dah. Dia rosak, dia pecah, tak boleh nak. Tak boleh tutup lah. Kami perawi bertanya, apakah Umar mengerti pintu yang dimaksudkan itu? Huzaifah menjawab, ya, sebagaimana mengertinya dia bahawa setelah pagi adalah malam hari. Maksudnya Umar ni cepat faham lah. Cerdik. Aku telah menceritakan kepadanya suatu hadis yang tidak ada keraguan padanya. Namun kami takut untuk bertanya kepada Huzaifah, maka aku menyuruh Masruq untuk bertanya dan dia melakukannya. Huzaifah menjawab, pintu itu adalah Umar sendiri. Jadi Huzaifah kata, pintu hak kata pecah tu, fitnah tak tertutup, tak boleh tutup tu, Umar lah. Dan mati dia kak, jadi fitnah. Lepas tu jadi Utsman, ada fitnah lah. Masa tu ada pemberontak ataupun orang yang buat kacau bila dalam kerajaan Islam yang menjatuh kerajaan Islam yang sah. Jadi hak kacau tu buat fitnah lah, ada ke nepotisme lah, kepada pada Utsman dah. Utsman ni orang Ju. Padahal dia guna harta dia, dituduh dia kronisme ke apa dah. Jadi lepas tu jadi pecah, nak pergi nak bunuh khalifah, sampai terbunuh khalifah Utsman ni. Sebab fitnah-fitnah yang tersebar dengan merata dah. Zaman itu tak ada WhatsApp pun fitnah tersebar. Zaman ni lagi mudah dah. Okay, hadatsana Qutaibah qala hadatsana Yazid bin Zurai' an Sulaiman bin Taymi an Abi Uthman an-Nahdi an Ibn Mas'ud anna rajulan asaba min imra'atin qiblah فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Surah Hud ayat 14. فقال رجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم. Hadis ke-526, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki mencium seorang wanita. Kemudian dia bertemu Nabi SAW dan mengkhabarkan kepada baginda. Maka turunlah firman Allah SWT, dan dirikanlah sembahyang wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada kedua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan terutama sembahyang itu menghapuskan kejahatan. Surah Hud ayat 114. Laki itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini khusus buatku? Baginda menjawab, untuk semua umatku. Jadi cium wanita dosa-dosa kecil ni, dengan sembahyang itu boleh hapuskan dosa-dosa tersebut lah. Dosa kecil lah. Dosa besar nak taubat dah. Dosa manusia nak minta maaf nak orang, kena ada hak dia lah. Balik kau lah. Cium tina mana ni tidaklah sampai dosa besar dah. Jadi dia terhapus dengan semaya dah. Okay, babu fadli salati li waqtiha. Bab yang kelima, keutamaan salat pada waktunya. Babu fadli salati li waqtiha. Hadatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Syu'bah قال الوليد بن العيزر أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو istazadtuhu lazadani. Hadis ke-527, Abu Amru Asy-Syaibani berkata, pemilik rumah ini menceritakan pada kami dan menunjukkan rumah Abdullah. Dia berkata,
Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, solat pada waktunya. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, jihad fi sabilillah. Abdullah berkata, baginda telah menyampaikan semua itu. Sekiranya aku bertanya lagi, nescaya baginda akan menambahkannya untukku. Jadi amalan paling Allah cinta saya ni solat pada awal waktu dah. Pada waktunya. Lepas tu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga ni baru fisabilillah. Kena ikut step ni lah utama dah. Okey, lepas tu babun as-salawatul khamsu kafaratun. Bab yang ke-6, solat 5 waktu sebagai kafarah penebus dosa, penghapus dosa. Babun as-salawatul khamsu kafaratun. Haddatsna Ibrahim bin Hamzah qala haddatsani Ibnu Abi Hazim al-Darawardi an Yazid bin Abdullah an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah SAW yaqulu ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubqi min daranihi qalu la yubqi min daranihi syai'an qala fadhalika mithlu salawatil khamsi yamhu Allah biha al-khataya. Hadis ke-578, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimanakah pendapat kamu semua seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang daripada kamu, kemudian dia mandi 5 kali setiap hari, apakah kamu menganggap masih ada kotoran daki padanya? 5 kali sehari mandi dah. Para sahabat menjawab, tidak akan ada yang tersisa sedikit pun kotoran padanya. Lalu baginda SAW bersabda, begitu juga dengan solat 5 waktu, bahawa Allah akan menghapuskan semua kesalahan melaluinya. Solat 5 waktu itu akan hapus dosa. Allah mandi 5 kali sehari lah. Gitu dah. Okay, babu tadyi'is salati 'an waqtiha. Bab yang ketujuh, mensia-siakan solat daripada waktunya. Mensia-siakan solat daripada waktunya. Babu tadyi'is salat 'an waqtiha. Tinggal lewat semaya gitulah, tertinggal semaya lah, lewat semaya dah. Okay, hadatsna Musa bin Ismail qala hadatsna Mahdi an Ghailan an Anas qala ma a'rifu syai'an mimma kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam qila as-salah qala alaysa dayya'tum ma dayya'tum fiha. Hadis ke-579, Anas radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah mengenal sesuatu pun di zaman Rasulullah SAW seperti apa yang terjadi sekarang. Dikata kepadanya, apakah yang kamu maksudkan itu adalah salat? Anas berkata, bukankah memang benar kamu semua telah melalaikannya dah? Jadi zaman sahabat pun ada dah orang yang lewat semaya dah. Jadi lalai dah, kira lalai lewat semaya sikit dah. Hadatsna Amr bin Zurarah qala akhbarana Abdul Wahid ibn Wasil Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman bin Abi Rawat akhu Abdul Aziz qala sami'tu az-Zuhri yaqulu dakhaltu ala Anas bin Malik بدمشق وهو يبكي فقلت له ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيع. وقال بكر بن حلف حدثنا محمد بن بكر البرستاني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. Hadis ke-530, Az-Zuhri berkata, aku pernah menemui Anas bin Malik di Damaskus, di Syria lah. Dan ketika itu dia sedang menangis. Az-Zuhri ni. Bukan. Anas bin Malik menangis. Sahabat Nabi tu menangis. Anas menjawab, aku tidak pernah mengenal sesuatu pun di zaman Rasulullah SAW seperti apa yang aku temui sekarang, melainkan permasalahan solat dan sekarang sudah dilalaikan. Sebenarnya zaman Nabi tak pernah lalai tu lewat semaya, tapi berlaku di zaman sahabat dan tabi'in adalah lewat dah. Bakar bin Khalaf berkata, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar al-Barsani telah mengkhabar kepada kami Utsman bin Abu Rawat dengan hadis seperti ini. Ada sokongan hadisnya. Okey, yang seterusnya, babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Bab yang ke-8, orang yang bersembahyang itu sedang bermunajat dengan Allah SWT. Babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Hadatsna Muslim bin Ibrahim qala hadatsna Hisham an Qatadah an Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu
فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة لا يبزق عن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. Hadis ke-531, Anas bin Malik uraikan Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu baru munajat kepada Tuhannya, maka janganlah dia meludah ke sebelah kanannya. Namun dia hendaklah meludah ke bawah telapak kaki kirinya. Gitulah nak. Kanan tak boleh nak. So saya menyebutkan daripada Qatadah, janganlah dia meludah ke arah depannya, namun ke sebelah kiri atau di bawah kedua-dua tapak kakinya. Syu'bah menyebutkan janganlah seorang itu meludah ke arah hadapan atau ke sebelah kanannya. Dia hendaklah meludah ke sebelah kiri atau di bawah kaki kirinya. Dan Humaid menyebutkan daripada Anas daripada Nabi SAW, janganlah dia meludah ke arah kiblat atau ke kanan kiblat. Namun dia hendaklah meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya. Itulah. Jadi semaya ini menajak dengan Tuhan, tak boleh ganggu dengan, sepatutnya beradab lah menajak dengan Tuhan. Tak boleh ludah ke depan lah, tidak beradab. Hadis ke-532. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعه كالكلب وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه وإنه يناجي ربه. Hadis ke-532, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, lakukanlah sujud dengan sebaik-baiknya dan janganlah seseorang meletakkan lengannya seperti anjing. Jangan rapatlah siku ni, jangan rapat bawah seolah macam natai kucing anjing ke apalah. Apabila dia meludah, maka janganlah meludah di antara kedua-dua tangannya, yang di depannya lah, dan di sebelah kanannya pun tak boleh juga dah. Oleh kerana itu dia sedang bermunajat dengan Tuhannya dah. Tak beradab lah. Meludah raja ada depan kita meludah tu tak beradab, tambah dengan Tuhan dah. Okey, bab al-ibradu biz-zuhri fi shiddatil har. Bab yang ke-9 menangguhkan solat zuhur pada cuaca yang sangat panas. Bab al-ibradu biz-zuhri fi shiddatil har. Okey, hadatsna Ayyub bin Sulaiman qala hadatsna Abu Bakr an Sulaiman bin Bilal qala Salih bin Kaisan wa hadatsna an Araj Abdurrahman wa ghayruhu. عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم من فيح جهنم. Hadis ke-533 hingga 534. Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jika cuaca sangat panas yang menyengat, maka tundalah solat, lewatlah sembahyang zuhur biasanya. Kerana kepanasan yang menyengat itu berasal daripada hembusan api neraka Jahannam. Hadis ke-535 dah. Hadatsna Ibnu Bashar qala hadatsna Gundar qala hadatsna Syu'bah 'anil Muhajiri an Abdul Hasan. Sami'a Zaid bin Wahb an Abi Dharr qala adzana muadzdhin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam az-zuhra faqala abrid aw qala intazir faqala shiddatul harri min fayh jahannam. Hatta ra'ayna fa'iatul talul fa idza istadda al-harru fa'abridu 'anis salah. Hadis ke-535, Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam melaungkan azan zuhur. Kemudian baginda berkata tundalah atau baginda berkata tunggulah. Gitulah tunggu lebih tepat nah. Kemudian baginda berkata panas yang menyengat ini datang daripada hembusan neraka Jahannam sehingga kita dapat melihat bayang-bayang bukit. Jika cuaca panas menyengat, maka tundalah solat sehingga sedikit dingin. Biar sejuk sikit lah. Jangan panas doa. Okay, hadatsna Ali bin Abdullah qala hadatsna Sufyan qala hafiznahu min az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-salah fa inna shiddatal harri min fayh jahannam. Hadis ke-533 pendek, Abu Hurairah meriwayatkan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila panas menyengat maka tundalah solat hingga panasnya reda dah. Supaya jemaah tapi lewat sikit dah. Oleh kerana panas menyengat itu berasal daripada hembusan api Jahannam dah. Nah. Okey, hadis ke-537, washtaqatil naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'di ba'dan
فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير Hadis kelima 37, neraka Jahannam mengadu kepada Tuhannya dengan berkata, wahai Tuhanku, sebahagian kami telah makan sebahagian lain. Maka Allah mengizinkannya dengan dua tarikan nafas, iaitu nafas pada musim sejuk dan nafas pada musim panas. Maka apa yang lebih dahsyat kamu rasakan berasal daripada kepanasan. Begitu juga kesejukan luar biasa yang kamu rasakan datang daripadanya juga. Allah Akbar. Hadasna Umar bin Hafsin qala hadasna Abi qala hadasna Al-A'mash قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم تابعوا سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. Hadis kelima 38, Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tundalah solat zuhur sehingga sedikit dingin sejuk dah. Kerana panas menyengat itu berasal daripada hembusan Jahannam dah. Sufyan, Yahya dan Abu Awanah menjadi mutabik dalam meriwayatkan hadis ini daripada Amash. Ada sokongan lah, hadis penyokong. Okay, bab yang ke-10, babun al-ibraru biz-zuhri fi safar. Bab yang ke-10, menunggu sedikit dingin sejuk untuk menunaikan salat zuhur dalam perjalanan fi safar. Apa ni? Hal lain tak ada. Safar lah. Ini dalam musafir pun begitulah. Okay, hadatsna Adam qala hadatsna Syu'bah qala hadatsna Muhajirun Abul Hasan Maula li bani Tamimilah. Qala sami'tu Zaid bin Wahb an Abi Dzar al-Ghifari qala kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa arada al-mu'adhdhin ay yu'adhdhina li-dhuhri fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abrid thumma arada ay yu'adhdhanu fa qala lahu abrid hatta ra'ayna fay'at-tulul fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna shiddatal harri min fayhi jahannam wa idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salah. Hadis kelima 39, Abu Dzar al-Ghifari meriwayatkan, kami pernah bersama-sama Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Apabila muazzin hendak melakukan azan zuhur, Nabi SAW bersabda, tunggulah sehingga panas reda. Sesaat kemudian muazzin itu kembali untuk melakukan azan. Kemudian Nabi SAW bersabda, tunggulah reda sehingga kita melihat banyak-banyak bukit. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguhnya panas menyengat itu berasal daripada hembusan api Jahannam. Maka apabila udara sangat panas, tundalah solat hingga panas reda. Okay, lepas tu waqala Ibn Abbas tatafayya'u, surah An-Nahl ayat 48, tatamayyaluna. Ibn Abbas berkata firman Allah tatafayya'u, surah An-Nahl ayat 48, maksudnya condong ni. Waktu matahari condong lah. Okey, bab yang ke-11, babun waktu zuhri inda zawali. Bab yang ke-11, waktu salat zuhur ketika tergelincirnya matahari. Tengah-tengah malam, tiba-tiba ada bahaya. Jadi tergelincir sikit tu, dia kira waktu zuhur lah. Wa qala Jabir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil hajrah. Jabir bin Abdullah meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat pada waktu tengah hari. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقولوا سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي قال أبوك حذافة ثم أكثر أن يقولوا سلوني فبرك على عمر على ركبته فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي فسكت ثم قال ورضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أراك الخير والشر. Hadis ke-40. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW keluar dari rumahnya ketika tergelincir matahari untuk menunaikan salat zuhur. Kemudian baginda naik ke atas mimbar dan menyebut-nyebutkan tentang hari kiamat. Kemudian baginda sebutkan perkara-perkara yang agung. Kemudian baginda berkata, sesiapa yang ingin bertanya tentang suatu perkara, maka tanyalah. Dan janganlah kamu bertanya apa-apa kepadaku kecuali apa yang aku khabarkan kepada kamu semasa berada tempatku ini sajalah. Maka para sahabat menangis dan Nabi SAW terus mengulangi, bertanyalah kepadaku. Maka berdirilah Abdullah
bin Huzafah As-Sahmi berkata, siapakah ayahku? Baginda menjawab, ayahmu ialah Huzafah. Kemudian Nabi SAW meminta lagi, bertanyakanlah padaku. Maka Umar melutut di hadapan baginda lalu berkata, kami redha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai Nabi. Dan Nabi SAW terdiam sejenak dan bersabda, sebentar tadi diperlihatkan kepadaku syurga dan neraka. Di sebalik dinding ini dan aku tidak pernah melihat perkara yang baik dan perkara yang buruk. Seperti itu kan. Cuba nanti. Falam arakal khairi wasyarr. Okay, hadis ke-541. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجعا والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. Hadis ke-541, Abu Barzah meriwayatkan bahawa Nabi SAW melaksanakan salat subuh dan salah seorang daripada kami dapat mengetahui siapakah orang yang ada di sisinya. Dalam salatnya tersebut baginda membaca antara 60 hingga 100 ayat baik subuh. Baginda salat zuhur apabila matahari terbenam. Salat asar ketika salah seorang daripada kami pergi ke kota lalu kembali dan matahari masih panas lagi. Dan aku lupa apa yang dibacakan baginda SAW ketika salat maghrib. Dan tiada keberatan buat baginda untuk melanjutkan salat isyak sehingga sepertiga malam atau sampai pertengahan malam. Muaz berkata bahawa Syu'bah berkata, aku pernah berjumpa dengan baginda pada suatu hari. Lalu baginda berkata atau sepertiga malam. Itulah tentang peredaran tu tak. Tak tentu semuanya asal ke apa zuhur. Okey, seterusnya hadatsna Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Khalid bin Abdul Rahman qala hadatsani Ghalib al-Qattan an Abi Bakr bin Abdullah al-Muzanni an Anas bin Malik qala kunna idza sallayna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizzahairi sajadna ala thiyabina ittiqa'il khair. Hadis ke-542, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika kami salat zuhur di belakang Rasulullah SAW, kami sujud beralaskan pakaian kami untuk menghindari daripada kepanasan. Sujud beralaskan pakaian kami sendiri lah. Jadi khilaf kita cerita dah sebenarnya. Mazhab kita tak boleh nak. Mazhab lain boleh guna sejadah sendiri, guna kain selendang sendiri, kain sendiri pun boleh nak untuk kepanasan lah. Okey, seterusnya babun ta'khir az-zuhri ila al-'asri. Bab yang ke-12 melewatkan salat zuhur sehinggalah ke waktu asar. Hadatsna Abu Nu'man qala hadatsna Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Zaid an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati 7 wa 8. وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال عسى. Hadis ke-543, Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat di Madinah sebanyak 7 dan 8 rakaat, iaitu salat zuhur, asar, maghrib dan isyak, pakai sekaligus lakukan. Maka Ayub berkata mungkin hal itu pada malam hujan. Ibn Abbas berkata mungkin. Nabi jamak banyak tu 7-8 rakaat capu habis dari satu waktu dah. Jadi macam jamak lah, jamak. Supaya walaupun di tempat sendiri, ke hujan lebat tu boleh jamak lah. Setakat itulah perbincangan kita sampai salat zuhur. Lepas ni bab waktu salatul asr, bab waktu asr lepas ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.